Tengok Facebook sekejap lah. Like. Tengok wall kejap. Alah, tak ada like pula. Okay. Baru seorang aja yang like. Alah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Ainun Nasibah binti Johar. Pada hari ini saya akan membuat satu resensi buku yang berjudul When Likes Aren't Enough, apabila ketikan suka tidak lagi memadai. Buku ini ditulis oleh Tim Bono yang merupakan seorang profesor dalam bidang sains otak dan psikologi. Beliau juga merupakan pembantu dekan bagi penilaian dan analisis di University Washington di St. Louis. Beliau telah memenangi beberapa anugerah pendidikan dan merupakan tempat rujukan pakar mengenai kesihatan psikologi. Buku ini dicetak buat julung kalinya pada Mac 2018 menerusi penerbitan Grand Central Life and Style di bawah Hachette Book Group Incorporate. Buku ini datang dalam cetakan hitam dan putih serta dikemaskan dengan kulit bukunya yang keras. Selain daripada mempunyai warna pembalut buku yang menarik dan kontra, buku ini juga mempunyai ilustrasi yang menarik, antaranya yang kita boleh lihat pada muka hadapan buku ini. Selain itu, kulit buku ini juga boleh digunakan oleh anda sebagai penanda halaman yang dibaca. Apa yang menariknya tentang buku ini, ia juga datang dalam cetakan digital atau e-book bagi penggemar bahan bacaan secara digital menerusi Hachette Audiobook atau pelbagai perkhidmatan berbayar perpustakaan digital dalam talian. Mesti ada yang tertanya-tanyakan berapa mahar untuk mendapatkan buku ini. Buku ini boleh dilamar pada tanda harga $25 Amerika. Namun di Malaysia, anda boleh dapatkan buku ini menerusi gedung atau kedai dalam talian dan mencari kedai atas nama The Big Bad Wolf seperti mana saya mendapatkan buku ini dengan tanda harga RM10 Malaysia sahaja. Murah bukan? Buku ini adalah buku dalam genre buku bukan fiksyen dan buku ini disasarkan pada kumpulan sasaran berumur 16 tahun sehingga 35 tahun. Kerana pada demografi usia ini, pembaca lebih terdedah untuk meluangkan masa yang lebih lama di paparan media sosial. Apatah lagi marca pada kini, ratusan malah ribuan lambakan media sosial tersaji dan perkhidmatannya adalah secara percuma. Bagi pandangan saya secara peribadi, saya sangat bersetuju, malah sangat mengesyorkan buku ini untuk dibaca bagi golongan ibu bapa dan warga pendidik khususnya yang banyak melibatkan diri mereka dengan kumpulan demografi usia awal dewasa dalam usaha untuk lebih memahami jiwa dengan lebih dekat dan baik lagi. Buku ini datang dalam 10 bab yang setiap pecahannya digarap rapi menggunakan kaedah ansur maju yang mana kita seolah-olah meniti laluan lurus yang memandu kita sebagai pembaca untuk mengubah kebiasaan kita dan mengubah aturan pemikiran mengenai kebahagiaan sebenar di luar ruang lingkup media sosial. Buku ini mengajak kita melihat dunia secara lebih telus dan bukan hanya berdasarkan paparan di dada-dada media sosial, kerana barangkali ada dalam kalangan kita yang mungkin berlakon apabila memuat naik hantaran di media sosial bagi menyajikan pengguna lain dengan keseronokan dan kebahagiaan palsu hidupnya. Padahal realitinya tidak begitu, tambah lagi dalam suasana pandemik begini. Justeru, apabila ketikan tanda suka tidak lagi menjadi sesuatu yang menggembirakan, malah menjadi sumber tekanan dan depresi akibat cara hidup yang saling berlumba mengira jumlah ketikan tanda suka. Ini amat menyedihkan. Jika anda ada masalah perhatian dan anda sangat
Gilakan tumpuan di media sosial. Inilah buku untuk anda. Buku ini bakal membantu anda keluar daripada gejala ketagihan media sosial dan mencari kebahagiaan sebenar yang tentu sekali akan menambah baik cara hidup dan memperbaiki kesedaran emosi untuk menjadi diri anda yang lebih baik dan positif. Memetik satu kata-kata dari Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Syarikat yang ke-26 di muka surat 36 buku ini, comparison is the thief of joy. Membuat perbandingan adalah pencuri kepada kegembiraan dan keseronokan. Perbuatan membanding dan berlumba di media sosial adalah satu penyakit yang mencuri kegembiraan sebenar menggunakan pelantar-pelantar di media sosial. Kita imbas kembali, sedar atau tidak, kita seringkali mempunyai kecenderungan untuk mengira jumlah ketikan tanda suka dan memandang komen pada hantaran kita terlalu serius sehingga ini mempengaruhi kesihatan emosi kita, dan inilah tanda-tanda awal narsisme di media sosial. Namun, buku ini mengajak kita mengubah mentaliti cara kita melihat maklum balas pengguna media sosial dengan perspektif positif, dan bagaimana melihat sesuatu pada sudut pandangan yang berbeza sangat memberi impak kepada pembangunan diri. Sesungguhnya, berkawan dengan tukang besi, badan kita pun berbau seperti besi. Berkawan dengan si penjual minyak wangi, badan kita pun harum semerbak. Jadi, perspektif cara melihat sesuatu adalah pilihan juga kuasa yang membantu kita sama ada menjadikan kita seorang yang bersangka baik atau sebaliknya. Cara melatih perspektif kita boleh digali dalam himpunan ilmu buku ini. Pernahkah anda membalas komen di media sosial secara beremosi? Jika ada, itu menunjukkan anda menghadapi masalah kekurangan tidur. Buku ini turut menekankan bagaimana tidur sebagai penawar kepada kesihatan minda. Saya petik kata-kata dalam buku ini pada halaman 78. Pelajar kolej, ahli politik dan pencipta semuanya setuju ada cara yang lebih baik untuk meluangkan masa mereka. Kenapa perlu tidur jika mereka dapat menggunakan masa itu untuk menyiapkan tugasan? Sebenarnya semasa kita tidur, otak kita sedang bekerja dan otak kita melakukan pelbagai perkara penting sewaktu kita tidur. Bagaimana tidur membantu memperbaiki emosi, bagaimana tidur memperkasakan ingatan, dan bagaimana cara mendapatkan tidur yang terbaik. Semua persoalan ini ada dipadatkan dalam garapan bijak penuh bermakna dalam buku ini. Menarik bukan? Jadi, anda perlu mendapatkan buku ini bukan sahaja untuk mengetahui teknik dan cara terbaik memperbaiki tidur. Malahan, banyak lagi ilmu yang amat bermanfaat. Adakah buku ini semata-mata tulisan sahaja? Tidak. Oleh kerana buku ini adalah penulisan berdasarkan kajian, terdapat infografik seperti carta palang dan sedikit ilustrasi untuk memudahkan pembaca membuat perbandingan data secara visual. Cara penulisannya juga amat santai namun padat dengan penulisan ilmiah. Saya pasti anda tidak akan bosan apabila membaca buku ini. Secara rumusannya, buku ini sangat sesuai untuk dijadikan bahan bacaan umum kerana buku ini membantu pembaca untuk memahami tidak semua kebahagiaan datang dari pelantar media sosial. Kebahagiaan yang terbaik adalah memahami keperluan fizikal dan emosi kita sendiri. Usah peningkan kepala menggembirakan orang yang kita tidak kenal pun mereka. Maka bersyukur dan belajar memperbaiki diri dari kacamata sendiri. Semuanya kerana apa? Kerana dirimu begitu berharga. Baiklah, terakhir saya berharap agar penulis dapat menambah dan memperbanyakkan ilustrasi menarik agar dapat menjadi feromon untuk menarik lebih ramai minat pembaca. Saya ingin petik kata-kata pujangga yang ada dalam buku ini oleh seorang penulis Amerika iaitu Henry James di halaman 223. 3 things in human life are important. The first is to be kind. The second is to be kind. And the third is to be kind. 3 perkara dalam kehidupan manusia yang penting. Pertama adalah untuk menjadi baik hati. Kedua adalah untuk menjadi baik hati. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi baik hati.
Baik hati kepada siapa? Baik hati kepada diri sendiri, kerana kesihatan fizikal dan emosi sendiri membentuk siapa kita di masa hadapan. Hingga berjumpa lagi dalam resensi yang seterusnya. Sekian, terima kasih.